Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebelum kita memulakan kelas fiqh kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hari ini kita akan pelajari pelajaran yang keempat, bab wudu. Jadi minta pelajar semua untuk memberikan fokus dan pemerhatian yang cukup bagus masa cikgu mengajar. Jadi siapa yang tak faham boleh ulang lagi video ni, dan kalau ulang pun tak faham, tanya cikgu. Okey. Apakah pengertian wudu? Wudu ini iaitu menyampaikan air kepada anggota yang tertentu untuk mengangkat hadas kecil berserta dengan niat. Okey. Menyampaikan air kepada anggota yang tertentu, iaitu anggota yang tertentu, anggota yang wajib dibasuh iaitu muka, keseluruhan wajah, muka, tangan sampai ke siku, menyapu sebahagian kepala dan membasuh kaki sampai ke buku lali. Itu adalah anggota wuduk yang wajib dibasuh. Okey, adapun berkumur-kumur dan membasuh telinga itu adalah perkara sunat sahaja. Okey, menyampaikan air kepada anggota yang tertentu yang wajib dibasuh untuk mengambil wuduk ni iaitu muka, keseluruhan muka, tangan sampai siku, menyapu sebahagian kepala dan membasuh kaki sampai ke buku lali. Untuk mengangkat hadas kecil berserta dengan niat. Untuk mengangkat hadas kecil berserta dengan niat. Okey. Cikgu ambil contoh. Syakif pergi ke tandas, buang air kecil. Jadi terbatallah wuduk Syakif. Jadi Syakif pun nak solat Zuhur ataupun nak pergi mengaji Al-Quran, maka Syakif wajib mengambil wuduk untuk mengangkat hadas kecil. Okey, jadi wuduk ini mestilah wajib berserta dengan niat. Niat termasuk dalam rukun wudu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat. Kedua membasuh muka, keseluruhan wajah, basuh muka, membasuh tangan sampai ke siku, menyapu sebahagian kepala dan membasuh kaki sampai ke buku lali. Okey. Kena hafal apakah pengertian wudu. Okey, tidak ada masalah kalau cikgu suruh awak siapkan kerja rumah awak dalam buku laman aktiviti SRA tu. InsyaAllah mungkin awak akan boleh faham. Okey. Kalau cikgu nak, memang cikgu akan buat satu minta awak buat satu flashcard, ataupun cikgu minta awak buat satu nota supaya combine semua pelajaran yang pertama sampai yang keempat ini tentang bab fiqh. Okey. Tapi cikgu tahu ada pelajar yang sibuk dengan sekolah kebangsaan punya kerja rumah. Jadi cikgu bagi peluang untuk awak siapkan dulu buku latihan dalam buku aktiviti SRA tersebut. Okey. Okey, seterusnya lafaz niat wuduk iaitu, apakah lafaz niat wuduk? Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Ini dalam bahasa Arab. Bila mana awak ambil wuduk, awak nak mulakan niat. Boleh awak niat dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu. Tapi niat itu mestilah berserta dengan perbuatan dan ia hadir dalam hati. Okey, niat mengambil wuduk mestilah ia berserta dengan perbuatan awak membasuh muka tu. Okey, niat mestilah berserta perbuatan awak membasuh muka itu. Sama ada niat tersebut dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu, tapi mestilah ia di dalam hati. Itu adalah perkara yang wajib. Okey. Dan niat membasuh muka dan niat wuduk ini iaitu nawaitu wudu'a lillahi ta'ala, artinya sahaja aku berwuduk kerana Allah Subhanahu wa taala, atau nawaitu raf'al hadathi asghar lillahi ta'ala, artinya sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey. Boleh niat dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu di dalam hati, boleh
mulakan niat mengambil wuduk itu dengan sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala atau sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta perhatian untuk awak hafal niat ini. Ada dua, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala dan atau sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah hafal? Dah hafal lafaz niat wuduk? Okey. Bagus. Anggota wuduk. Anggota wuduk ada 5, iaitu yang pertama muka, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat telinga, yang kelima kaki. Anggota wuduk ada 5, iaitu yang pertama muka, kedua tangan, tiga kepala, telinga dan yang kelima kaki. Okey. Rukun-rukun wuduk. Rukun-rukun wuduk yang pertama niat. Okay, niat itu mestilah berselari atau berserta dengan perbuatan awak membasuh muka. Awak dah mulakan niat, iaitu nawaitu wudu alillahi ta'ala, dan awak basuh muka keseluruhannya. Dan yang kedua rukun wuduk iaitu membasuh muka. Bagi seorang pelajar lelaki tidak ada masalah kerana side band dia yang rambut yang keluar di tepi ni anak telinga yang keluar di tepi ni dia tak panjang. Tapi bagi pelajar perempuan yang rambut dia panjang, dia kena keluarkan side band tu. Dia kena keluarkan side band tu, yang panjang tu dia kena keluarkan untuk membasuh mukanya. Tetapi setengah ibu bapa untuk memberikan anak dia supaya betul-betul yakin bahawasanya air itu telah sampai pada keseluruhan wajahnya, maka dia akan pendekkan side band ke tepi ni. Dia akan potong rambut dia pendek je. Yang kat belakang tu panjang, cantik. Okey, macam tu. Membasuh kedua-dua belah tangan hingga siku. Membasuh kedua-dua belah tangan sampai ke siku. Okey. Dan seterusnya menyapu sebahagian daripada kepala. Dan rukun yang seterusnya membasuh kedua-dua belah kaki hingga buku lali. Basuh sampai ke buku lali. Okey. Dan seterusnya tertib, iaitu mengikut turutan. Mengikut turutan. Bukannya dia membasuh kaki dulu, lepas tu basuh tangan sampai ke siku. Tu tak tertib lah. Maknanya tertib ni ikut turutan daripada niat, membasuh muka, basuh kedua-dua belah tangan hingga siku, menyapu sebahagian daripada kepala, membasuh kedua-dua belah kaki hingga buku lali. Okey. Seterusnya, sunat-sunat wuduk. Apakah maksud sunat? Okey. Sunat. Apakah maksud sunat? Tadi rukun. Rukun itu adalah perkara yang wajib dilakukan. Okey. Apakah maksud sunat? Okey, apakah maksud sunat? Sunat-sunat wuduk iaitu sekiranya awak tidak melakukan perkara sunat ini, maka awak tidak melakukan perkara sunat ini, maka awak tidak batal wuduk awak. Tapi sekiranya awak lakukan perkara sunat ini, awak dapat pahala. Okey, sebab itulah kita berada dalam dunia ini, kita mencari pahala untuk akhirat kita nanti. Sunat-sunat wuduk yang pertama membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, hapus segala syaitan di sebelah-sebelah kanan kiri kita ni untuk kita mengambil wuduk. Dan kita bersebutlah aku berlindung daripada syaitan yang direjam. Baca bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Membasuh kedua-dua belah tangan, yang ada perkara sunat, dan berkomor-komor perkara sunat. Memasukkan air ke hidung, ini adalah perkara sunat. Bersugi, ambil kayu sugi, patahkan hujung dia tu. Lepas tu kita pun bagi dia kayu sugi tu macam ada berus dia tu. Lepas tu kita pun sugi atas bawah. Dan mengikut Nabi Muhammad SAW, ada orang meletakkan kayu sugi di telinganya. Okey, bersugi. Menyapu seluruh kepala,
Menyapu sekujur kepala itu adalah perkara sunat. Dan menyapu telinga, perkara sunat, mendahulukan anggota yang kanan dari kiri. Mendahulukan anggota yang belah kanan dulu, sebelah kiri. Itu adalah perkara sunat. Mengulangi perbuatan 3 kali, perkara sunat. Menghadap kiblat, bila kita ambil wuduk kita menghadap kiblat, itu adalah perkara sunat. Tidak membazir air. Tidak membazir air, jangan membazir air. Perkara sunat adalah jangan membazir air. Dan perkara sunat bila kita ambil wuduk menghadap kiblat. Menyelati janggut. Kalau janggut dia yang tebal tu, okey, tebal, dia menyelati janggut. Okey, menyelati janggut ini adalah perkara sunat. Okey, menyelati celah jari kedua-dua belah tangan dan kaki. Dan selat kedua-dua belah tangan dan kaki tu dia selat air. Melebihkan basuhan had muka, tangan dan kaki. Contohnya had membasuh tangan sampai ke siku, ini adalah rukun wuduk, dan dia melebihkan air sampai ke bahu. Itu adalah perkara yang sunat. Lebihlah kat sini. Membaca doa selepas berwuduk. Doa selepas berwuduk. Dan doa selepas berwuduk itu iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Okey. Seterusnya, perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Ada berapa? Perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk, apa maksudnya? Maksudnya, bila mana awak dah ada wuduk, lepas tu ada perkara-perkara yang membatalkan wuduk awak. Okey, awak kena tahulah. Sekiranya awak ada wuduk, lepas tu awak pergi sentuh. Contohnya, seorang wanita yang berusia 20 tahun ada wuduk. Lepas tu dia pergi sentuh dengan sengaja kulit seorang lelaki yang dia boleh nikahi, maka batal lah wuduknya. Ataupun dia kentut, batal lah wuduknya. Jadi perkara-perkara yang membatalkan wuduk, yang pertama, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa lapik. Contohnya seorang lelaki yang dah balik, yang berusia 20 tahun pergi sentuh seorang perempuan yang boleh dia kahwin umur 19 tahun. Macam maknanya dia berkapa lah, kan? Lepas tu dia bersentuh tangan perempuan tersebut, maka batal wuduk dia. Dan perkara-perkara yang membatalkan wuduk, mabuk, minum minuman yang memabukkan. Contohnya air tuak ataupun arak. Itu adalah minuman tuak yang memabukkan. Minuman arak yang memabukkan itu adalah perkara minum arak itu adalah perkara yang haram, dan kita kena jauhi. Dan perkara-perkara yang membatalkan wuduk iaitu mabuk, dan gila. Gila ni, orang itu dia gila, dia ada wuduk, lepas tu dia gila, lepas tu batal lah wuduk dia. Dan pengsan, dia ada wuduk, lepas tu dia pun pengsan, lepas tu batal wuduk dia. Keluar sesuatu daripada kubur dan dubur. Keluar sesuatu daripada dubur dan kubur ni maknanya contohnya keluar angin, ataupun dia keluar air kencing, ataupun dia keluar tahi daripada dubur dia, maka batal lah wuduknya. Dan menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan dengan tapak tangan dia. Okey, contohnya zakar bagi seorang lelaki ni seperti ini, kan budak kecil dia nak kencing, tu zakar bagi seorang lelaki macam ni. Lepas tu dia pun, seorang ibu pergi sentuh zakar anak dia yang lelaki tu, sebab nak cucilah zakar anak dia tu, kemaluan anak dia yang lelaki tu, dengan tapak tangannya, maka batal lah wuduknya. Dan murtad, iaitu keluar daripada Islam. Seseorang yang mana keluar daripada Islam ni maknanya seorang yang mana perkara-perkara yang membatalkan Islam seseorang itu, yang pertama iaitu mencaci Allah Subhanahu Wa Taala, menghina Allah Subhanahu Wa Taala, mencaci Al-Quran. Itu perkara yang membatalkan Islam seseorang. Murtad ini adalah seseorang yang telah
batal Islamnya. Jadi bagaimanakah untuk dia kembali semula kepada agama Islam adalah dengan mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Mestilah dengan sebutan makhraj yang betul dan tepat. Okey, jadi perkara-perkara yang membatalkan wuduk iaitu murtad, dan perkara-perkara yang membatalkan wuduk iaitu tidur. Okey. Tidur. Okey, tidur adalah perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Okey, seterusnya. Kaifiat wuduk. Kaifiat, cara wuduk. Iaitu yang pertama, niat serta membasuh muka. Niat, mulakan niat serta dengan membasuh muka, membasuh kedua-dua belah tangan hingga siku. Sunat kalau lebihkan basuhan tersebut. Menyapu sebahagian kepala. Sunat kalau kita basuh keseluruhan kepala. Membasuh kaki hingga buku lali. Okey. Dan sunat kalau kita lebihkan basuhan kaki hingga buku lali tersebut. Okey. Ini adalah ini adalah kaifiat cara berwuduk. Okey. Okey, jadi cikgu harap pelajar semua dapat buatlah cara-cara mengambil wuduk ni di rumah dengan betul. Yang pertama, niat serta membasuh muka. Mestilah niat itu berserta dengan perbuatan awak membasuh muka. Dan membasuh kedua-dua belah tangan hingga siku, menyapu sebahagian kepala dan membasuh kaki hingga buku lali. Okey. Okey, dapat faham? Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada kita lihat kepada aktiviti yang akan ditayangkan ini. Kita akan buat soalan, beberapa soalan, insya-Allah. Soalan yang pertama, wuduk ialah perbuatan meratakan apa pada anggota tertentu berserta dengan niat? Air. Tandakan tujuan berwuduk yang betul. Tujuan berwuduk yang betul adalah untuk solat. Tandakan tujuan berwuduk yang betul, iaitu tujuan berwuduk yang betul adalah tawaf. Rukun wuduk ada 6, iaitu niat, membasuh. Niat yang pertama, rukun wuduk. Kedua, membasuh muka keseluruhannya, membasuh tangan sampai ke siku, menyapu sebahagian kepala, membasuh kaki sampai ke buku lali, dan seterusnya yang keenam, tertib. Itu adalah rukun wuduk. Membaca niat merupakan rukun wuduk. Berkumur-kumur merupakan sunat wuduk. Perkara makruh ketika berwuduk ialah makruh ketika berbual-bual ketika berwuduk. Memasukkan air ke dalam hidung merupakan perkara sunat ketika wuduk. Okay. Seterusnya, yang ke-9, perkara membatalkan wuduk ialah bersentuh kulit lelaki dan perempuan bukan mahram. Okey, seterusnya yang ke-10, hilang akal seperti mabuk dan pitam, iaitu pingsan, ialah perkara membatalkan wuduk. Okey. Mabuk dan pitam adalah perkara yang membatalkan wuduk. Mabuk ni perkara yang hilang akal. Okey. Okey, sampai di situ daripada cikgu tentang aktiviti untuk latihan bab wuduk ni. Jadi cikgu harap semua dapat faham tentang pengertian wuduk. Yang pertama, dapat tahu tentang apakah pengertian wuduk itu, rukun wuduk, anggota wuduk, sunat-sunat wuduk, doa selepas wuduk, dan perkara-perkara yang membatalkan wuduk, dan seterusnya kaifiat ataupun cara berwuduk. Okey. Jadi dapat tahu tentang penerangan ini. Okey, insya-Allah. Okey. Jadi untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang, mestilah dia tahu apakah pengertian wuduk tersebut, iaitu menyampaikan air kepada anggota yang tertentu untuk mengangkat hadas kecil berserta dengan niat. Seterusnya, lafaz niat wuduk.
iaitu sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala atau sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anggota wuduk iaitu ada 5. Okey. Dan rukun wuduk, ini adalah rukun wuduk. Niat, membasuh muka, membasuh kedua-dua belah tangan sampai ke siku, menyapu sebahagian daripada kepala, membasuh kedua-dua belah kaki hingga buku lali dan tertib. Dan seterusnya sunat-sunat wuduk iaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah sunat-sunat berwuduk. Melebihkan basuhan hak muka, tangan dan kaki, menyapu telinga, okey. Dan doa selepas berwuduk. Ini adalah doa selepas berwuduk. Kena ingat dalam periksa nanti cikgu tanya. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan-golongan orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku daripada orang-orang yang membersihkan diri, dan jadikanlah aku daripada orang hamba-hamba-Mu yang soleh. Okay. Seterusnya perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Ini kena hafal perkara-perkara yang membatalkan wuduk dan kaifiat ataupun cara melaksanakan wuduk. Okey. InsyaAllah nanti kita akan buat soalan. Okey, sampai di sini daripada Cikgu Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.